nak menyukat suatu benda yang agak kecil ya untuk kita timbang ya di bawah 500 gram. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada kali ini dalam sesi review produk ya. Kali ini saya akan membawa satu lagi produk yang berkaitan dengan penimbang. Di hadapan saya ini ada satu penimbang, satu variasi penimbang ya yang tak sama dengan apa yang saya review sebelum ni. Okey, iaitu ini adalah satu profesional penimbang mana dia sesuai untuk menimbang berat barang bawah 500 gram. Okey, 500 gram. Jadi kalau kita boleh anggap yang bawah 500 gram ni biasanya barangan kemas lah ya, ataupun kita nak menyukat suatu benda yang agak kecil ya untuk kita timbang ya di bawah 500 gram. Okey, untuk penimbang ini actually dia ada beberapa variasi juga ya, mana dia ada yang maksimum 100 gram, 200 gram, 300 gram. Okey, jadi ini yang saya mengambil contoh ini adalah maksimum 500 gram, di mana minimum dia adalah 0.01 ya, kalau boleh tengok di sini ya. Okey, saya zoom. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita buka dan lihat ya bagaimana penimbang ini berfungsi ya. Okey, baik, kita akan bukakan bateri ni. Okey, kalau anda perhatikan di sini nampak ada pergerakan ya, ada pergerakan. Kenapa bergerak ya? Sebab penimbang ini adalah sensitif dengan sebarang pergerakan. Sebab itu kita selalu tengok orang menimbang dia meletakkan di atas tangan ya. Itu adalah cara yang salah. Okey, kita mesti letak penimbang ini tetap di bawah. Okey, kemudian kita tekan butang tab untuk reset dia pada kosong. Okey. Okey, kalau kita angkat dia akan bergerak ya. Itu dia sangat sensitif. Okey, dan satu lagi ya, dia didatangkan dengan pada plate ini ya, ada satu lapisan plastik di sini ya. Okey, di mana untuk mengelak daripada plate ini tercalar lah ya, ada satu lapisan plastik di sini. Nak buka pun tak apa, tak nak buka pun tak ada masalah lah. Okey, jadi mula-mula kita nak test dia punya accuracy dulu, ketepatan dia dulu. Okey, saya ambil satu pemberatnya, pemberat 100 gram di sini ya, pemberat 100 gram. Okey, saya cuba letak di atas ini. Okey, nampaknya penimbang ini tepat. Okey, 100 gram. Tapi ada kalanya kita akan dapat penimbang yang tak tepat ya semasa kita test dia punya accuracy dia. Tapi dia ada cara dia ya. Cara dia ialah okey, sini ada butang mode ya. Mode ni ialah, okey, sebelum tu saya tunjukkan mode ni adalah unit yang kita nak guna ya. Pertama gram ya. Kita boleh tengok ya di situ. Okey, CT. Okey, OZ ounce lah tu ya. Okey. Okey, ada 6 di situ ya. Ada 6 jenis unit yang kita boleh guna dalam kita nak mengukur lah. Okey. Dan pada penutup ini di sini dia ada tunjukkan dia details tentang produk ya. Kita boleh baca di sinilah itu cara calibration ya, kita nak kalibrasi. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak kalibrasi untuk penimbang ni. Okey, yang penting kita kena ada satu berat yang tepat ya. Kalau tak kita tak boleh buat calibration. Okey. Okey, cara dia ialah kita tekan mode ni lama. Okey, dia akan tulis call di situ ya, call. Okey, kita tekan sekali lagi mode. Okey, call akan berklik-klik, kita tengok dia minta pemberat 100 gram ya. Okey, jadi kita pun letaklah pemberat 100 gram di situ. Okey. Okey, dia dah tulis pas tadi ya. Maksudnya okey, dia dah tulis pas, bermaknanya dah pas lah kita punya calibration untuk 100 gram. Okey, kita off dulu dan kita on balik. Okey, kita cuba test. Okey, kita letak. Okey, kita akan dapat 100 gram. Okey,
Okey, itu cara untuk kita buat calibration. Okey, ada kalanya memang dia datang tu calibration tak betul. Okey, disebabkan oleh mungkin tekanan ya, tekanan yang dikenakan ke atas penimbang ni, jadi dia punya calibration tu lari. Jadi kita kena betulkanlah ya. Okey. Sekiranya kita tak ada pemberat yang macam ni, kita boleh menggunakan penimbang lain ya. Kita guna penimbang lain, kita isi air dalam botol, kita jadikan botol itu 100 gram. Okey, jadi kita boleh calibrate untuk penimbang ini. Okey, baik. Jadi kita ambil contoh kita menimbang cincin ya. Contoh ya. Ini biasanya penimbang ni digunakan oleh mereka yang nak timbang emas lah biasanya ya. Tapi ada juga benda-benda lain ya, seperti manik dan sebagainya. Okey, benda-benda yang kecil, tapi biasanya orang guna untuk timbang emas ya, untuk tengoklah berapa anggaran berat emas tu ya. Okey, kita tengok penimbang itu mati ya. Dia adalah auto off selepas 30 saat ya. Selepas 30 saat ataupun 1 minit. Kalau tak silap saya, dia ada tulis di sini ya, selepas 30 saat ataupun 1 minit, penimbang ini akan auto off ya, untuk menjemakkan bateri lah. Jadi bila kita nak guna, kita onkan balik. Okey, jadi saya cuba buat satu timbangan di sini, okey, iaitu sebentuk cincin. Okey, cincin ni adalah seberat 2.88. Okey, jadi ini adalah panduan kepada kita lah untuk mengetahui berat emas kita, ataupun kita nak tahu harga emas kita lah ya. Tetapi sekiranya berlaku perbezaan, sekiranya kita timbang di rumah dengan yang kita timbang di kedai emas contohnya ya, kita kena mengambil kira kedai emas yang lebih betul. Okey, sebab kenapa? Sebabnya di kedai emas ataupun di mana-mana premis perniagaan yang menggunakan penimbang berat sebagai ukuran untuk barang jualan, mereka telah di-calibrate penimbang mereka oleh wakil-wakil yang dilantik oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okey, jadi kita kena mengambil kira penimbang dia itulah dikira betul ya. Okey, sebab dia memang calibrate ya. Setahun sekali dia memang calibrate benda tu. Okey. Jadi tapi perbezaan mungkin tak banyak lah ya. Okey, jadi kita jangan mengharapkan bila kita timbang benda ni di rumah, kita pergi ke kedai mendapat timbangan yang sama ya, sebab bukan penimbang ini tidak tepat ya, tetapi kita kena mengikut apa yang penimbang yang di kedai lah yang dia sudah calibrate ya. Kalau penimbang dia tak betul itu terserah kepada dia lah ya. Okey, sebab kita calibrate penimbang ni tetapi tak ada authority untuk mengesahkan penimbang ini tepat ya. Okey, baik. Sebenarnya variasi lagi. Okey, kalau anda perhatikan di sini ada dua titik perpuluhan ya. Okey, dua titik perpuluhan. Okey, 2.87 yang kita dapat ya. Okey. Sini adalah dua titik perpuluhan. Tetapi ada juga variasi penimbang ini. Saya tunjukkan contoh untuk penimbang yang okey, bila kita tutup, klik macam tu ya. Cantik ya, warna hitam. Okey, ada lagi variasi. Yang ni saya tak bukalah, saya just tunjuk contoh. Okey, variasi ini adalah 0.1 saja, iaitu 1 titik perpuluhan. Jadi ramai orang yang kadang-kadang dia silap beli. Contoh dia memerlukan penimbang yang sehingga 2 titik perpuluhan, tapi dia membeli yang 1 titik perpuluhan. Okey, jadi anda kena tengok betul-betul ya, apa makna 0.1 tu. Okey, jangan tengok 500 gram saja. Kena tengok apa 0.1 tu. 0.1 tu maksudnya itu adalah unit terkecil dia sehingga 1 tempat perpuluhan. Okey, bukan 2 tempat perpuluhan. Okey. Jadi jangan silap lah. Sebab ramai orang yang beli dia tersilap. Dia nak yang 2 titik perpuluhan, tiba-tiba dia ambil 0.1. Okey. Kalau 0.1 ni dia telah bundarkan kepada 1 tempat perpuluhan. Mungkin ada perbezaan lah sedikit tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, sebab kalau kita lebih kepada nak mendapatkan anggaran ya, tapi anggaran ini hampir tepat lah. Okey, apabila kita contohnya dalam jual beli emas contohnya, kita perlu mengikut penimbang di kedai emas tersebut, tapi kita boleh mendapat satu bacaan yang hampir tepat. Okey, kita boleh anggarkan benda tu yang hampir tepat ya. Kita tak boleh mengharapkan dia betul-betul tepat, betul-betul sama ya, tak boleh. Sebab kita tak ada authority dalam mengesahkan benda ni tepat. Okey, walaupun kita sudah menggunakan satu
satu bahan yang tepatlah untuk kita calibrate kita punya penimbang. Okey, jadi itu sahaja saya nak tunjukkan. Sekali lagi saya tunjukkan sekali butang tare ini. Okey, saya tunjukkan sekali lagi ya kepada anda. Okey, butang tare ini adalah untuk kita reset ya. Contohnya kita nak buat, contoh kita dah timbang satu pemberat ya. Kita tak nak alihkan dia, kita tekan butang tare, dia akan jadikan kosong dan dia akan timbang untuk yang kedua. Okey, tanpa kita mengalihkan lah ya. Itu maksudnya tare ya. Kita boleh tambah-tambah ataupun kita nak menggunakan bekas, ya. Maksudnya kita tak nak letak direct di atas plate itu, kita nak gunakan satu bekas macam ini. Okey, bekas ini tak payah pening-pening lah ya, cari mana-mana tu botol saja boleh jadikan bekas. Okey, bila kita on, okey guys, lampu silau ya. Okey, bila kita on, okey, kita letak bekas, dia punya bacaan dah naik. Jadi macam mana kita nak reset jadi kosong? Inilah fungsinya butang tare di sini ya, dia akan jadi kosong. Jadi bila kita timbang ya ni, okey, kita masih dapat 100 gram. Okey, itu sajalah. Okey, kalau kita guna penimbang ataupun kita letak siap-siap penimbang di atas, bekas di atas ini, kita on. Okey, dia juga memberi bacaan permulaan yang kosong. Okey, jadi dia dah reset siap-siap dah dia punya penimbang ini ya. Tak, kalau kita angkat jadi negatif lah. Okey, sebab dia dah ambil kira berat penimbang tersebut. Okey, dia dah kebelakangkan nombor tu. Okey, jadi itu saja yang saya nak tunjukkan kepada anda, review tentang penimbang pada hari ini ya. Jadi kepada anda yang berminat, saya ada juga letak link di bawah video saya ni. Jadi bolehlah klik link tu kalau nak dapat benda ni lah ya. Seorang kena ada satu lah benda ni ya. Dan seperti biasa ya, barang elektronik, sekiranya anda tidak menggunakan dalam tempoh yang lama, sila keluarkan bateri ya. Sila keluarkan bateri ya. Sebab bateri ini akan rosak ya. Dia akan mengeluarkan bahan kimia yang akan merosakkan penimbang kita ya. Yang tu mesti kena ingat ya. Kiranya kita tak dah siap guna, habis guna, dan kita tak nak guna dalam satu tempoh yang agak lama, keluarkan bateri. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.